Okay, so selamat pagi. So, latihan semalam ada masalah? Tak. Tak, semua okey eh? So, apa yang kita buat sebelum ini, kamu tengok kebanyakan masa kita boleh pakai teknik kita senaraikan saja. Kamu akan rasa, cikgu cara itu jauh lebih senang. Tapi hari ini kita akan tengok soalan di mana kali ini nak tak nak kamu mesti gunakan rumus. Okay? So, kita tengok contoh dia. Okay. So, apa yang kita belajar hari ini ialah selesaikan masalah yang ada kaitan dengan janjan, dan apa yang cikgu bagi hari ini punya masih jenis yang bukan tahap tinggi, yang rendah, yang tahap rendah sebab dia bagi istilah sangat jelas kepada kita. Okay? Lepas ini kamu akan mula tengok dia akan bagi jenis yang bercerita. Itu yang paling susah. So, kita tengok contoh pertama. Ada dalam nota kamu Cikgu kena kecilkan sikit. So, kalau kamu tak nampak, kamu boleh baca nota kamu lah pada muka surat 5. Okay, so contoh pertama dia Okay, seputang kelima dan seputang ke-9 dalam satu janjang aritmetik ialah 4 dan 16. Lepas tu dia tanya, apakah seputang pertama, apakah beza sepunya. So untuk soalan jenis ini, kita tak mungkinlah nak senaraikan. Sebab kita tak tahu seputang pertama apa. Beza sepunya pun tak tahu. Nak senaraikan tak mungkin. Kalau kita tahu pun kita tak boleh buat, tak payah buat apa-apalah. Soalan ini sudah ada jawapan kan. So untuk soalan jenis ini, so apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat ialah kita baca ayat dia, dan kita dapat maklumat dia. So kita ada maklumat seputang kelima dan kita ada maklumat seputang ke-9. Di mana seputang kelima ialah 4, seputang ke-9 ialah 16. Kejap. Alamak, kejap. Ialah 16. Okay? Dan satu lagi maklumat yang kamu sangat penting yang kamu kena ambil perhatian ialah dia ialah janjang aritmetik. Okay? So apa yang kamu perlu buat sekarang ialah kamu kena ubah dia pakai rumus tukar dia kepada rumus. Okay. So bila dia kata ialah janjang aritmetik, so nanti kamu kena ingatlah nak pakai apa-apa rumus mesti janjang aritmetik punya. Okay? Tidak boleh gunakan janjang geometri. Boleh Okey. So, kita tengok maklumat pertama yang ada pada kita. Seputang kelima ialah 4. Seputang kelima, simbol matematik. Simbol matematik. Seputang dia T5. Ya, T5. Kita tahu itu T5. Dan kita tahu jawapan dia ialah 4. So, sekarang kamu kena fikirkanlah apakah rumus yang sesuai janjang aritmetik untuk T5. So rumus yang mana satu cikgu sepatutnya pakai? Sebutan T dalam ditambah mana ditambah dan Hello. Dengar? Dengar. Tapi apa aku tak boleh masuk? Aku tak boleh masuk zone tu. Aku ajar tu.
Dia kata kena tunggu. Anjay. Tak boleh masuk tu. Boleh masuk dah. Teacher, nak mute. Dia di mana? Teacher, kenapa teacher mute? Dengar suara saya? Ya. Dengar. Tadi cikgu tertutup ya? Sorry. Cikgu tertutup sendiri ya? Okay, sorry. Sekarang okay ya? Thank you. Okay, so sebutan kelima, rumus apa yang sepatutnya cikgu pakai? A tambah dalam Okay, A tambah N tolak 1 tambah D. N tolak. Okay, A tambah M tolak 1 D itu. Okay, cuba masuk. Kalau dalam peperiksaan kamu tulis macam ini saja, cikgu tak bagi markah. Sebab kamu kena masukkan benda-benda yang sudah tahu. So antara A, N, D. Untuk T5, apa yang kita sudah tahu? A tahu tak? N. tak. Tahu apa dia? A tak. Tak, kita nak cari kan? Kita tahu. N tahu tak? Tahu? Tahu berapa? 5. 5. D tahu tak? Tak. Tak. Kita cari kan? Soalan kan tanya apakah beza sebutan pertama dan beza sepunya. So, bila kita pakai rumus ini antara 3 huruf, 1 huruf saja kita tahu iaitu N. Tak apa, kita masukkan yang kita tahu punya. So, kita dapat A tambah 5 tolak 1 D. Okey. Kalau kamu tahu macam mana ringkaskan persamaan ini, kamu ringkaskanlah. Kalau kamu tak pasti, jangan ringkaskan ya. Sebab markah akan diberi di sini. Kamu tahu buat benda ini, kamu akan diberi markah. Kalau kamu tidak pasti macam mana ringkaskan, dah pergi ringkaskan. Benda itu salah. So, kamu akan hilang markah dia. Boleh? So, siapa erti ringkaskan tu? Tolong ringkaskan. Siapa yang erti? A tambah 5D 4. tolak D. Okey. A tambah sambung. A tambah tolak 4D. Sambung. Ada lagi? A tambah 4D. A tambah 4D. Lepas tu tak ada lah. Sama dengan 4. Boleh? So ini saja kita boleh ringkas. A tambah 4D sama dengan 4. Okay. Mungkin tak kita selesaikan untuk dapat nilai A dan D tu? Mungkin tak? Mungkin tak kita selesaikan, lepas tu kita boleh dapat jawapan A ialah apa, D ialah apa. Boleh tak? Tak. Secaraan dalam matematik, kalau kamu ada satu persamaan, contohnya ini A tambah 4D sama dengan 4. Satu persamaan saja. Tapi dalam tu ada 2 huruf kamu tak tahu. Maksudnya tak mungkin lah ya. Tak mungkin kamu boleh selesaikan. So inilah persamaan pertama yang kita dapat. Okay, tak apa. Kita ada satu lagi maklumat. Iaitu warna kuning punya. Sebutan ke-9. So itu ialah? T9. Ya, T9. So sama dengan 16. So kita akan gunakan rumus tadi semula lah kan? Okay. Masukkan nilai yang kamu sudah tahu. A tahu tak? A tak. Tambah. N tahu tak? Tahu. Berapa? 16. 9. 9. 9. N ni ikut ni. Serulu tu, sebutan 9 tu 16.
Tapi itu N itu ialah 9. Jangan salah ya. Tolak 1. D tahu tak? Tak. So inilah persamaan kedua kita. So sekali lagi, kalau tahu ringkaskan, ringkaskan. Kalau tak tahu, tak payah. Okey, siapa yang boleh ringkaskan? Sambung. A tambah 8D. Tambah A 8 tambah dengan 16. sama dengan 16. 16. Persamaan kedua. So sekali lagi, kalau setakat tengok A tambah 8D sama dengan 16, kita tak boleh selesaikan sebab ada 2 huruf. Tapi sekarang kita ada 2 persamaan. So bolehlah kita selesaikan. So kita akan selesaikan 2 persamaan ini dengan kaedah persamaan serentak. Ingat lagi persamaan serentak. Okay, ya? Ingat. Dah tak tahu. Okay. So siapa yang masih ingat persamaan serentak itu? Okay. Cikgu pilih orang cakap ya sebab untuk selesaikan persamaan serentak ada banyak cara. So orang yang saya pilih itu bagi saja cadangan awak. Betul salah tak apa. Saya pilih orang yang saya nampak dalam senarai saya sajalah ya. Sorry ya. Okay. Amani 4K1. So kamu nak buat apa? Persamaan serentak. Amani? Potonglah kan teacher kan? Maksudnya persamaan 1 tolak persamaan 2. Persamaan 2 tolak persamaan 1. Cikgu ikut kamu. Kamu nak macam tu. 2 tolak 1 boleh? 2 tolak 1 Okey cikgu padam yang kita tak pakai punya supaya senang kamu sikit tengok So cikgu padam ini. Okey, cikgu padam ini So kita tengok 2 persamaan kita. Okey, oleh kerana kawan kamu pilih 2 tolak 1, okey cikgu tulis di atas lah supaya senang kamu tengok A tambah 8D sama dengan 16. Ini persamaan 2 kita tadi ya. Okey, kejap So cadangan kawan kamu ialah 2 tolak 1. Okey. Okey, cadangan kawan kamu kata 2 tolak 1. Okey, Amani sambung. Kalau 2 tolak 1, so A tolak A. Itu yang kamu kata potong tadi ya. So 8D tolak dengan 4D. Kalau tahu buat. Kalau tak tahu buat, tulis dulu Katakan kamu kata, cikgu saya tak tahu 8D tolak 4D ialah berapa. Maka jangan buat apa-apa, tulis macam ini. Okey? Lepas tu 16 tolak 4. Okey, kalau tahu tulis 12 lah. Kalau tak tahu, tulis 16 tolak 4 pun tak apa. Boleh? Okey. So bila kamu dapat satu persamaan macam ini, sepatutnya kita sambung ajalah buat manual boleh dapat jawapan. Tapi cikgu nak ajar untuk mereka, kalau kamu kata cikgu selama ini cikgu saya punya algebra tak pandai lah, saya tak pandai buat kerja-kerja macam ini, awak boleh pakai calculator. Kamu ingat lagi tak apa yang cikgu ajar kamu sebelum ini yang shift calculate 2 kali punya. So apa yang awak buat ialah D ini kamu pakai X dalam calculator. D ini kamu pakai X dalam calculator. Ini kamu pakai pink color punya sama dengan. Maksudnya awak tekan 8 tolak 4 sama dengan 12. Lepas tu kamu shift calculate. Apa jawapan kamu? Cuba buat untuk siapa yang tak pandai manual punya. Kamu boleh pakai calculator. Exam dibenarkan. Bagi saya jawapan siapa yang gunakan calculator punya. Yang guna manual tunggu cikgu kejap 3. 3 Siapa yang gunakan calculator tu dia dapat 3. So sekarang kita tengok kalau cikgu buat manual Jawapan kawan kamu tadi kata sudah, dia kata jawapan dia ialah 3 Jawapan dia ialah 3. Macam mana dapat 3 ni? Okey, kita buat manual Okey, sekali lagi yang lupa saya kata. Kalau kamu gunakan shift calculate, kamu tak boleh tulis sama dengan 3 macam ini. Kamu mesti tulis apa yang kamu tengah cari tadi. Calculator memang akan cakap X sama dengan 3, tapi sebenarnya yang kamu cari ialah D. Kamu mesti tulis macam ini. Baru dapat markah kamu kena tulis macam ini, baru diberi markah. Dalam exam, markah akan diberi kalau awak berjaya dapat persamaan.
kamu tahu buat persamaan serentak. Lepas tu tengah-tengah itu, you buat manual ke, you tekan kalkulator, tak apa. Sebab orang akan bagi jawapan di tempat jawapan D sama dengan 3. So tengah-tengah ini kita cuba buat manual untuk siapa yang boleh. Okay, 8D tolak 4D. Dapat 4D sama dengan 12. Lepas tu D nak pindahkan 4 12 bagi 4. 12 bagi 4. So D sama dengan 12 bagi 4. Itulah dapat 3 yang diberitahu oleh kalkulator. Ya. So siapa kalau tidak pandai sangat tentang bahagian algebra punya, kamu boleh abaikan step ini. Warna biru itu tak payah buat. Tulis saja. Persamaan 2 tolak 1, A sudah hapus. 8D tolak 4D tak erti buat pun tak apa. Tulis keluar. 16 tolak 4 katakan saya ikut. 16 tolak 4 pun saya tak tahu. Tak apa. Tulis keluar. Lepas tu kamu suruh kalkulator tolong. Kamu boleh dapat markah. Boleh? Okey, sekarang kita sudah dapat nilai D. So sebenarnya kita sudah jawab soalan apa? A ke B kita sudah jawab. Kita sudah jawab soalan seputang pertama ke kita sudah jawab soalan beza sepunya? Beza sepunya. Kita terjawab B dulu pun tak apa. Kamu tulis sajalah ini jawapan untuk B. Boleh? Kita terjawab B dulu tak apa. Tidak ada orang kata bila kita buat persamaan serentak kita mesti dapat apa yang diminta oleh dia dulu. Mana satu dapat dulu tulis saja itu jawapan untuk dia tak apa. Tapi jangan tak label A, B, nanti orang tak tahu mana satu jawapan untuk pertama, mana satu jawapan untuk kedua. Okey, kita sambung. Kalau kamu sudah ada beza sepunya, macam mana kita nak cari A? Okey, cikgu tukar orang ya. Siapa dah nak? Salina nama ibu kan? Saya tak ingat nama you. Okey, Salina. Salina cikgu baca apa yang cikgu nampak itu Salina cuba. Apa yang kita kena buat? Masukkan Okey, masukkan tukar D dengan nombor 3. Nombor 3. Kita ada nombor 3 dan mana ada nombor 3? Kita ada persamaan 1 dan 2 je. Oh, D sama 3 tu. Okey, D sama dengan 3 itu ke mana? Kat mana-mana. 2 boleh. 1 pun boleh. Persamaan 1 ke 2? 1. Sebenarnya tak kisah 1 pun boleh, 2 pun boleh. Cikgu ikut kawan kamu lah ya. Kawan kamu kata nak persamaan 1, cikgu pun masuklah persamaan 1. So tak payah pening sangat, kita buat saja masukkan. A tambah 4, okey inilah jadi 3 sama dengan 4. Dan sekali lagi kalau siapa lemah algebra selepas kamu ganti, tak payah buat sendiri. Biar kalkulator buat. Biar kalkulator buat. So kalau kalkulator buat, maksudnya nanti bila kamu nampak A ini, kamu tekan huruf X. Boleh? Sama dengan ini, kamu pakai pink color. Lepas tu kamu shift calculate. Dia pun boleh bagi jawapan. Okey. Cuba pakai kalkulator untuk siapa lain kali memang nak pakai kalkulator punya. Cuba. Okay, lepas tu bagi saya jawapan kamu. Okey, siapa yang sudah tekan? Apa jawapan kamu? So, siapa yang sudah tekan? Bagi saya jawapan. Negatif 8. Negatif 8. Cikgu tulis macam ini betul? Sama dengan negatif 8. Betul ke cikgu tulis macam ini? Tak, sepatutnya cikgu tulis. Sepatutnya tulis. A sama dengan negatif 8. Mesti tulis A sama dengan negatif 8. Kalau tulis negatif 8 tak ada markah ya. Okay, ini ialah kalau siapa pakai kalkulator lah. Okay, siapa yang buat manual punya? So macam mana kita nak buat? Yang buat manual. So nak buat macam mana dulu? Kita darab dulu. 4 darab 3, 12. So kita dapat A tambah 12 sama dengan 4. Lepas tu? 12
12 itu pindah jadi tanpa tolak darab pagi. Tolak 12. Tolak, okay. So 4 tolak 12. So dapatlah jawapan negatif 8 ini. So inilah jawapan A kita. So okay. So soalan ini kita nak tak nak kita mesti gunakan rumus. Kita tak boleh macam hari tu. Oh, cikgu saya nak senarai. Selagi you tak ada A, you tak ada D, you tak mungkin boleh senaraikan. Tapi selepas kamu dapat jawapan, katakan kamu nak semak jawapan boleh. Okey, sebutan pertama. Katakan cikgu semak jawapan. Okey, sebutan pertama saya negatif 8. Ini ialah JA. Setiap kali cikgu perlu tambah 3. So kamu buatlah negatif 8. Kalau saya tambah 3. So saya dapat apa? Negatif 5. Negatif 2. Salah cakap 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Dan soalan kata sebutan kelima ialah 4. Sebutan kelima ialah 4. Betul ke saya punya sebutan kelima 4? 1, 2, 3, 4. Oh, betul. Okey. Lepas tu soalan kata sebutan ke-9. 5, 6, 7. Oh, tak cukup. Cikgu tulis lebih sikit ah. Cikgu tulis tak cukup tadi. Tambah lagi 3, tambah lagi 3, tambah lagi 3. Okey. So sekarang soalan kata sebutan ke-9 itu ialah 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, betul. So kita boleh semak jawapan. Dengan cepatlah dan terkesan sebenarnya. Kalau kamu semak semula kamu punya persamaan serentak, kadang-kadang salah tetap salah balik. Tapi kalau kamu semak dengan teknik senarai, kamu sangat pasti apa yang kamu buat itu adalah betul. So, semak ini terpulang kepada kamu nak buat tak nak buat lah. Kalau masa cukup boleh buat dengan cara ini untuk tahu kita jawapan betul salah. Kalau salah, kena cek balik lah persamaan serentak kita salah di mana. So, ada masalah untuk contoh pertama. Okay. So, cikgu pergi kepada contoh kedua. Contoh kedua, cikgu bagi. Okay, sebutan ketiga dan keenam dalam satu janjan geometri ialah 1 dan 1/64. So maklumat yang kita ada sebutan ketiga dan sebutan ketiga kita ialah 1. Lepas itu kita ada sebutan keenam ialah 1/16. Okey, dan satu lagi maklumat yang penting, ini ialah janjan geometri. Boleh ya? Okay, ini ialah janjan geometri. So, pastikan nanti rumus jangan salah. Okey, janjan geometri. So, orang punya. So, apa itu sebutan ketiga? Nuha, apa itu sebutan ketiga? Nuha, sempat saya kata. Ya. Sebutan ketiga, apakah simbol dalam matematik? Sebutan ke apa tiga? T3. Ya, T3. T3. Apa rumus Dengan untuk T6. dia? Apa rumus untuk dia? T3. Cari senarai rumus tanpa cikgu. T3. Apa rumusnya? Kita tahu jawapan dia. Yang AR punya. So antara AR N tolak 1. Mana satu nilai awak tahu? N. N kita tahu. N kita ialah? 3. Okey, 3. Betul lah ya. So kita ada AR 3 tolak 1. Kuasa 3 tolak 1 sama dengan 1. Erti ringkaskan tak Nuha? 3 tolak 1, 2. Okey, kita boleh buat ini. 3 tolak 1 ialah 2. Tapi macam cikgu cakap kalau tak pasti jangan buat lagi ya. So, kita dapatlah persamaan pertama.
sama macam tadilah, kita nak selesai tak boleh sebab ada 2 huruf. Okey, so sekarang kita tengok warna biru punya seputang ke-6. Okey, cikgu cari orang. Sekejap. Siapa ada dalam sini? Kejap. Okey, nampak sudah. Okey, Pakis. Lama cikgu lupa tengok dia kelas mana. Tak apalah, Pakis. Okey, Pakis. Dengar tak? Pakis 4 sin 2. Okey, nampaklah. Okey, cikgu nak warna biru itu seputang ke-6. Maksudnya apa? Seputang ke-6. Pakis 4 sin 2. Cuba. Seputang ke-6 itu sebenarnya apa? A ke, D ke, TN ke, SN ke? Cepat, Pakis 4 sin 2. Salah tak apa, sebut aja. Berani bagi pendapat kamu. Pakis? Hilang. Tak apa, cikgu cari orang lain. Alamak. Cikgu kan tertekan kamu sebab pattern itu kecil. Cikgu buka ini. Siapa? Idea ya. Okey, idea. Seputang ke-6. Ni semua orang mana pergi ni? Cari orang lagi. Siapa buka mic? Semua mic sudah tutup. Takutlah. Okey. Aiza, dengar dah cikgu cakap? Mana orang pergi semua ni? Okeylah, sesiapalah. Malaslah. Seputang ke-6. Seputang ke-6 ya? T6. Semua orang sudah hilang. Tinggal you seorang. T6. Okey, apa rumus dia? So, A6 tolak 1. Yang kita boleh ringkas ialah A5 sama dengan 64. Okey. So, sekali lagi lah kita kena buat persamaan serentak untuk dia. Okey. Dan geometri punya persamaan serentak, kebanyakan masa kita tak boleh pakai kaedah penghapusan macam tadi. Kita kena gunakan kaedah ganti. Okay. Sebab 1 tolak 2 tolak 1, A pun tak boleh hilang, A pun tak boleh hilang. Okey, cukup pada yang tak pakai punya dulu. Okay. Sebenarnya lepas kita dapat persamaan, maklumat lain tak pentinglah. Okay. Kerja kita ialah macam mana nak selesaikan persamaan itu. Okey. Siapa nak bagi idea? Macam mana nak selesaikan ini? Siapa nak cuba? Dia kena jenis yang rujukan persamaan ketiga punya. Tapi pagi yang ini, kalau siapa tengah salin nota, jangan cikgu nanti akan bagi satu shortcut untuk dia. Hanya cikgu tak beritahu benda ini masih boleh buat. Hanya nanti cikgu bagi shortcut ya. Okey. Boleh ya? Kita pakai kaedah ganti kaedah ganti. Okey. Kamu nak mula dari persamaan 1 ke 2. Jangan saling Untuk siapa yang saling lah ya. Dari persamaan 1 ke 2? 2. Okey. Daripada persamaan 2. Kamu nak buat A sama dengan ke A sama dengan? A. Okay, A. A sama dengan. Maka A akan sama dengan, macam mana saya nak pindahkan A kuasa 5? Tanpa tolak darab bahagi? Bahagi. So saya dapat 1 Bahagi. 64 bahagi A kuasa 5. Siapa erti ringkaskan? A kuasa 5 kena tulis di atas ke tulis di bawah? 1 ke bawah. Bawah
So ini dia. Tapi kalau kamu tidak erti buat ini, tak apa, boleh tak buat. Boleh tak buat. Ini semua jangan salin nanti cikgu bagi cara yang lagi senang. So inilah persamaan ketiga kita. So sudah ada persamaan ketiga. Tadi kita datang dari persamaan 2 kan. So kita mesti masuk ke dalam persamaan pertama. So kita dapat 1/64 A kuasa 5 kali A kuasa 2 sama dengan 1. Boleh? So untuk siapa tadi yang tak erti ringkaskan punya, sebenarnya awak boleh saling ini ke dalam kurungan ini pun tak apa. Pun tak apa Okey. So sampai sini untuk siapa yang tak boleh buat algebra dia, kamu cuba tekan kalkulator dulu, tengok kalkulator dia bagi jawapan. Tekan kalkulator maksudnya A itu kamu pakai X lah warna pink. Cuba tekan. Boleh ke dia bagi jawapan? Tak boleh. Ke Kang Sof? Gunakan shift calculate. Dia bagi jawapan Kang Sof boleh Sof? Boleh? Tak ada. Tak ada yang boleh. Semua tak boleh. 11. A itu pakai pink color sama dengan pakai pink color. Dan jangan lupa shift calculate tekan 2 kali Shift calculate. Tengah tunggu kalkulator bagi jawapan ke? Yalah, Mas. Ada? Noha? Tak. Ada 0.25. Bukan kepada pecahan? Sekejap. Bukan kepada pecahan? Pecahan 1/4. Teacher can solve. Okey, kejap. Sama ada you bagi saya nombor perpuluhan 0.2 ataupun 1/4. Okey, tadi Aizat Kalau kalkulator keluar kansor, cikgu pun tak boleh tolong kamu sebab cikgu sudah kata ini masih setting dalam kalkulator Kalau dia kata syntax error ke make error, baru cikgu boleh tolong di mana cikgu cek di mana tempat kamu salah tekan. Tapi kalau dia kata kansor, itu masalah memang setting dalam komputer itu tak boleh. Dia tak mampu kira benda ini walaupun saya tak susah sangat. Sebab dia punya programming tak boleh baca. Okay. So kalau itu memang cikgu tak boleh tolong, nak buatlah manual. Tapi jangan lupa, tak boleh tulis jawapan macam ini, kena tulis apa? R. Kena tulis A. Awak tadi cari yang ganti X itu ialah A kan? So A lah A sama dengan. Tengok balik ini. Apa huruf yang ada? Okay. Kalau buat manual, okay. So kita A kuasa 2 bawa dia A kuasa 5. Maksudnya kalau kita ringkaskan, kita ada berapa A lagi? Ini kita ada A kuasa 2 di sini. Kita ada A kuasa 5 di sini. A kuasa 2 maksudnya AA kan? Maksudnya AA. A kuasa 5 maksudnya A. So ada berapa lagi? Potong. So kita ada berapa? 3. Ada 3A tapi ada di sebelah bawah. So sini sepatutnya A kuasa 3 sama dengan 1. Okey. Sambung. Ini semua tak payah Darab salin. silang. Hanya pendedahan kepada kamu saja. Sambung. Darab silang. Okey, darab silang. So ini darab dengan ini kita dapat 64 A kuasa 3. Ini darab dengan ini maksudnya 1. Sambung. Bahagi 63. Okay. A kuasa 3 sama dengan 1 bagi 64. Sambung. Macam mana nak pindahkan kuasa 3?
Punca kuasa. Punca. Punca kuasa 3. Pastikan bila kamu tekan kalkulator ada kurungan di sini nanti dia ingat 1 je kalau punca kuasa 3. Boleh tak dapat 1/4? Boleh. Boleh kan? Okey. Okay, ini semua tak payah salin, sebagai pendedahan saja. So katakan kita sudah buat betul sampai sini. Okey. Tak payah salin tak payah salin. Pendedahan saja sebab nanti cikgu ajar cara yang lagi pendek ya. So kita katakan kita sudah buat dan dapat jawapan A. Lepas tu apa yang sepatutnya kita buat? Kita ganti ke dalam persamaan. Tapi ada persamaan 1, 2, 3. Mana satu? Mana-mana? Okey, kita kena ganti ke dalam persamaan 3. Nak masuk persamaan 1, 2 boleh tak? Boleh, tapi tak digalakkan sebab dia mengusahkan. Paling senang ialah masuk ke dalam persamaan 3. Benda yang kita masuk di sebelah sini aja. Kalau semua di sebelah sini, kita boleh terus tekan kalkulator saja. Cuba tekan kalkulator, kita nak jawapan. Okey, pastikan sini ada kurungan supaya kalkulator tahu semua ini di sebelah bawah. Apa jawapan dia? Ada suara lain di luar. 16. Dapat 16. Okey. Siapa kalau kamu tak boleh pastikan sekeliling awak tak ada bunyi, tak ada suara, awak tutup mic saja ya. Ya, boleh ya? So, dapat 16. Boleh Kita dapat jawapan sebutan pertama ialah 16, sebutan nisbah sepunya ialah 1/4 ataupun 0.25. Ini kita gunakan teknik persamaan serentak yang biasa kita pakai. Okey? Tapi cikgu sekarang nak kenakan satu teknik selesaikan persamaan serentak yang lebih senang khas untuk JG, janjan geometri. Okay. Kalau sekarang cikgu bukan bagi janjan geometri, kamu jangan pakai kaedah ini, pakai kaedah yang mana pakai unik keadaan dia. Okay. Dia special untuk janjan geometri. Okay. Bila soalan melibatkan janjan geometri dan ada persamaan serentak di situ, satu teknik yang kamu boleh pakai, ini khas untuk JG saja, kamu boleh gunakan bahagi. Okay. Maksud saya sekarang, kamu ada dua persamaan, kamu boleh gunakan bahagi. Boleh 1/2, boleh 2/1. Kalau saya biasanya pilih kuasa yang tinggi di atas. Tapi sebenarnya okey kamu nak buat 1/2 boleh. Nak buat 2/1 pun boleh. Hanya biasanya saya akan pilih yang mempunyai kuasa tinggi itu di atas. Okay. Untuk kes ini, cikgu akan pilih persamaan 2/1. Okay, so kita buat So cikgu akan buat persamaan 2/1. Sebelah kiri saya ialah AR. Sebelah kiri ialah AR kuasa 5. Okey, sama dengan 1. Okey, untuk ini kalau siapa tidak biasa dengan banyak-banyak per tu, daripada kamu tulis bahagi di bawah, kamu boleh tulis bahagi di tepi. Supaya nanti senang tengok siapa di atas, siapa di bawah. Nanti tak ringkas. Bunyi siapa ni? Okey. Okay, lepas tu persamaan kita. Additional D. Siapa punya bunyi Additional D. Siapa ada muzik di sekeliling? Tutup mic kamu. Boleh ya? Okey. AR kuasa 2 sama dengan 1. So bahagi 1 itu kamu tulislah macam ini.
Saya tak boleh dengar apa dia cakap. Satu pun boleh, tapi dia peningkang kamu. Apa dia? Sorry, siapa yang cakap tadi? Kamu tulis pagi satu di tepi dia lebih senang. Itu. Oh, ini orang dia nak cakap pula tapi background ada bunyi. Okay? Pagi satu. So lepas tu, kenapa cikgu suruh kamu buat teknik pagi? Sebab kalau kamu tengok, kalau saya gunakan teknik pagi, dia boleh potong dengan cepat. A, potong. Okay? A dengan A, potong. So dengan cepat salah satu huruf saya sudah abaikan, sudah hapuskan. Tapi ini hanya untuk JG rumus lain, persamaan lain kita jarang boleh pakai dia sebab keistimewaan yang ada pada janjan geometri. Dia punya rumus tak kisah SN ke TN ke, bila kamu bahagi dia senang. Dia punya A senang hilang. Okay? So kita sambung. So ringkaskan. Okay. Kalau kamu tidak erti ringkaskan, sebenarnya kamu boleh tekan kalkulator sudah. A kuasa 5 bagi A kuasa 2 sama dengan tapi jangan lupa lah A itu pakai pink color. Sama dengan tu pun pakai pink color. Kamu boleh dapat jawapan. Cuba. Sepatutnya kamu boleh dapat juga A sama dengan 1/4 ataupun 0.25. Boleh dapat? Yang pakai kalkulator. A itu awak pakai X. X kuasa 5 bagi X kuasa 2 sama dengan pakai pink color punya 1/64 bagi 1. Boleh tak dapat 1/4 macam apa yang kita buat sebelum ini? Dapat. Kan, okay? Dapat. So, kalau buat manual, A kuasa 5 bagi A kuasa 3, maksudnya kita ada lebih A di sebelah atas. Dan kita lebih 3 di atas. Okay? 1/64 bagi 1. Kalau bagi 1, kita dapat balik 1/64. Lepas tu kuasa 3, kalau saya pindah, punca kuasa 3. Saya dapatlah ini. Okay? Sama macam apa yang kita buat sebelum ini. Okay, sekali lagi kita dapat B dulu. Okay. Lepas tu, apakah sebutan pertama? Dan kali ini kita tak ada persamaan ketiga kan? So, suka hati awak lah nak persamaan 1 ke 2. 1 ke 2? 1. Okey, kita cuba. So A 1/4 kuasa 2 sama dengan 1. Okey. So boleh buat manual, boleh terus tekan kalkulator. Buat manual nanti cikgu ajar. Tekan kalkulator dulu. Boleh ke dapat A sama dengan 16? Boleh. Okey, tapak kan? Kalau buat manual, kita kena buat inilah A. 1/4 kuasa 2. 1/16. Sama dengan 1. Sambung. Macam nak selesai manual kalau soalan ini? Halo. Selesai minum. Nak terus pindah 1/16 ke nak A darab 1/16 dulu? Kembang dulu ke pindah terus? Ikut kamu, dua-dua boleh? Pindah. Okey, kalau pindah hubungan dia dengan A ialah darab. So kalau kita pindah dia jadi bahagilah ya. 1 bahagi 1/16. So boleh tak dapat 16? Boleh. Boleh. Okey. So untuk soalan yang melibatkan janjan geometri lebih senanglah kalau kamu pakai teknik bahagi. Okey. Ada masalah untuk contoh 2 ni? Okay, sekarang kita pergi kepada contoh yang ketiga. Sebenarnya benda yang sama je.
Okey, sebutan ketujuh dalam satu janjang aritmetik. Okey. So sama macam tadi juga, maklumat penting kita ada sebutan ketujuh, nilai dia 34. Lepas tu kita ada hasil tambah 15 sebutan yang pertama ialah 585. Dan satu lagi sangat penting sebab dia menentukan rumus apa yang kita pakai. Ini ialah janjang aritmetik. Okey. So ini ialah janjang aritmetik ya. So pastikan rumus jangan salah. Kalau kamu salah gunakan rumus habis semua. Cikgu tak payah semak. So warna hijau dulu. Sebutan ketujuh. T7. Okey, T7. Rumusnya? Rumusnya ialah apa? A tambah N tolak N D. tolak 1D ya. Okey, yang kita tahu ialah apa? A and D. N. N. N dia? 3. Okey, kita masukkan ya. So untuk siapa, kalau kamu cepat, kamu nampak 3 tolak 1 boleh jadi 2. Kamu nak jimat masa sikit, kamu boleh tulis kepada saya A tambah 2D. Boleh. D. Tapi kalau kamu tak pasti, cikgu saya tak pasti ringkas macam ini betul ke salah, maka jangan. Masih buat dalam A tambah kurungan 3 tolak 1. Benda ini tulis. Kalau kamu tak berapa pasti. Sangat pasti boleh shortcut sikit lah. Siapa tengah tulis tu? Okey, tak apa cikgu padam. Kenapa padam dia? Yang tulis itu boleh padam sendiri ya? Cikgu cuba. Okey, sudah. Okey. Sekarang kita pergi kepada warna ungu punya. Okey. Hasil tambah 15 sebutan yang pertama. Maksudnya? Maksudnya? 15. S15. Ya. S15. Rumus ialah apa? Cari. N per 2. Okey, rumus ini ya. M per 2 tambah 2A N per 2, 2A tambah tolak 1D. N tolak 1 D. Apa yang kita D. tahu? Okey. N. N kita tahu berapa? 15. 15. Dan kamu jangan lupa sini ada satu lagi N 15. Ada lagi? Okey. Tak ada lah ya. Yang mana satu kamu sangat pasti cara ringkas punya? tolak 1. 15 tolak 1 iaitu Tolak 1. Okey. Ada lagi? 15 per 2. 15 per 2 akan jadi apa? Cikgu boleh potong tak? 2 ini dengan 2 ini. Boleh? Boleh. Boleh. Sebab tambah. Oh. Okey. So kalau siapa ada masalah ini, cikgu saya pun tak pasti bila boleh ringkas, bila tak boleh ringkas, maka kamu jangan buat. Kamu tulis saja 15 per 2 kurungan 2A tambah 15 tolak 1D. Jangan ubah apa-apa. Dapat maka untuk tahu tulis rumus dulu. Hanya siapa yang sangat pasti itu baru boleh ringkas. 15 per 2 kurungan 2A tambah 14. Cikgu ringkas sebab cikgu nak Teacher. Teacher. Yang T3 tu bukan T7. Oh ya, sorry. Bukan T3. Oh, thank you. Salah. Okay. So, satunya T7. T7. A tambah, itu N tolak 1. Jadi 6D. Okay, thank you ya. Nasibah Okay. kamu selalu nak cakap dengan saya. Thank you. Okay, so kita sekali lagi ada 2 persamaan. So, kena lagi buat persamaan serentak.
Masa saya hampir habis, so cikgu tak tanya orang. Siapa dah cakap aja. Okey. Boleh ah? Okey, macam nak buat? Sesuai ke soalan ni kalau cikgu buat persamaan 1 tolak persamaan 2, persamaan 2 tolak persamaan 1? Okay. Tak sesuai. Kaedah kanti So kamu nak mula persamaan 1 ke 2? 1. Nak buat A sama dengan ke D sama dengan? A. Ini tak boleh kata, oh cikgu saya nak buat persamaan 2 bagi persamaan 1. Itu tak boleh sebab itu hanya untuk JG So JA memang pakai teknik biasa. Okey. So inilah persamaan 3 kita. So kita masuk ke dalam persamaan 2. So 15 per 2, 34 tolak 6D tambah 14D sama dengan 585. Okey. Siapa yang tidak pandai buat algebra punya, sekarang boleh mula tekan kalkulator. Yang boleh buat manual ini ikut cikgu Okey, yang lain tu terus tekan kalkulator. Tengok kita siapa sampai dulu. Sebab cikgu tak ada masa tunggu kamu tekan kalkulator dulu. Okay? So yang tekan kalkulator terus tekan, yang nak buat manual itu sambung. Okey, yang nak buat manual jawab soalan saya, lepas ni nak buat apa? Lepas ni nak buat apa? Buka kurungan. Okey, buka kurungan. Kembangkan. Buka kurungan. Yang paling dalam dulu ini dengan ini. So apa dia? 68 tolak 15D. Betul kan? 12D. 14. D sama dengan 585. Lepas tu 68 tambah kita boleh ringkas. Cikgu ruangan tak cukup, cikgu main padam So tolak 12D tambah 14D kita akan dapat 2D. tambah ke tolak? Tambah 2D. Tambah 2D ke tolak 2D? Tambah 2D. Cikgu main teknik padam sebab ruangan tak cukup So kita dapat tambah 2D. Okey, lepas itu nak kembang ke nak pindah? Kembang. Pindah. Kembang. Okey, sebenarnya tak kisah mana satulah. Hanya kalau cikgu akan buat kembang Tapi kalau siapa nak pindah, kamu ingat kamu kena pindah 15 per 2 dulu Okey, kita kembang. Dapat apa ini? 510, betul? Betul? Betul. Tambah. So, kembar yang kedua. 15D. Sama dengan 585. 10D. 10D. Okay. 15D kan? Betul kan? 15D. Lepas tu baru kita pindah 510. Jawapan dia 5 teacher. Jawapan dia 5. D sama dengan 5. Tak tahu, kita tak sampai lagi. Ada tekan kalkulator so dapat jawapan 5. Okey, nanti kita tengok. Mana tahu? Cikgu perlu sampai lagi. So, kita pindah 510. Jadi tolak. So, dapat berapa? 75. Kita 15, kita buat 75 bagi 15 kan? Kita dapat 5. Dapat. Dapat. So, orang buat kalkulator cepat sikit. Kita manual lambat sikit. Tak apa. Janji dapat jawapan. Okey, so dapat D. Lepas tu, ini jawapan untuk B Ini jawapan untuk B. Ini B. Sorry. Kamu tulis sini B boleh. Ataupun kamu tulis dari awal-awal B pun tak apa. Okey? Okey. Lepas tu, kita nak buat A kita. Kita nak buat A. Buka D dengan 5. Cari A. A. Okey, masuk ke dalam persamaan 3. Ingat selalu kalau kamu gunakan kaedah kanti, paling baik ialah masuk ke dalam rumus sebab senang pengiraan dia. Jawapan?
Jawapan? 4. 24. 4 kan? 4. 4. 4. Boleh? Okay, cikgu pergi kepada soalan 4 dia sebab masa kita hampir habis. Sebab cikgu takut ada orang ada hal lain pula. Okey ya. Okay. Tak sempat nanti kamu tengok YouTube saya lah ya. Okay, kita tengok soalan 4 ya. Contoh terakhir ya. Okey. Ini ialah satu janjan geometri. Okey. Ini ialah satu janjan geometri. Okey. Lepas itu maklumat ada sebutan pertama 18. Lepas itu maklumat lagi ada hasil Nama nak ketinggalan 27. Okey. Wah, okey. Kita mula dengan okey, ini janjan geometri ya. Okey, mula dengan warna hijau. So, apa yang kamu tahu? Jangan geometri. Warna hijau. Sebutan pertama ialah 18. Apa simbol matematik dia? A. Sama dengan 18. Ada rumus tak? Ada rumus berkaitan dengan A tak? Tak ada. So, apa dia bagi terus? Dia pakai hati bagi kita kali ini. Okey, tengok warna oranye punya. Hasil tambah ketak teinggaan ialah 27. So, apa yang dia bagi? Hasil tambah ketak teinggaan. S. 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 E. Apa rumus dia? 1 bahagi 1 tolak A. Kita ada A bahagi 1 tolak A. A bahagi 1 tolak A. Nilai apa yang kita sudah tahu? Hasil A. tambah Mana ketak A kita ialah? A kita ialah 18. berapa? 18. 18. So, kita terus tulis ini ialah 18. Apa lagi kita tahu? Tahu tak? S infinity. Kita tahu jawapan dia. Jawapan dia ialah 27. Okey. Okey, sebelum ini ini sebenarnya tak ada kaitan dengan nak selesaikan. Dia lah hanya sebagai ulang kaji. So, kalau kita tahu itu soalan ini ada hasil tambah ketak teinggaan. Apa yang kamu tahu? Ia ialah janjan geometri. Apa lagi kamu tahu? So, dia kurang antara Nisbah sebelum negatif 1 sampai 1. Negatif 1 tak kira, 1 tak kira, kosong tak kira. kosong tak kira. So nanti kalau soalan tanya apakah nisbah sebenarnya, kita cari. Kalau kamu dapat jawapan 4, mesti ada salah lah. Sebab kalau ada hasil tambah ketak teinggaan, adik tak mungkin nilai 4. Itu satu kegunaan dia jugalah ya. Okey, tak apa. Kita balik kepada sini. So, soalan ini perlu ke saya buat persamaan serentak? Tak payah. Ya. Tidak. Tak payah. Tak payah sebab A sama dengan 18 memang tak payah buat apa-apa sudah. B itu, B pula. Persamaan 1, persamaan 2. Kalau kamu tengok persamaan 1, memang dia sudah bagi jawapan. Kan? A ialah 18. Persamaan kedua, kalau kamu tengok satu huruf, dia tak ada, iaitu A. So, ini bukan soalan persamaan serentak. Walaupun dia bunyi macam persamaan serentak kan? Okay, so kita selesai biasa saja. So, siapa yang tak erti algebra bahagian ini, gunakan kalkulator. Okay, siapa nak buat menu itu ikut. Sorry, kenapa? Adik cakap Okay, so siapa tak boleh buat algebra, terus tekan kalkulator. Siapa nak buat menu, ikut saya. Okay, yang buat menu sambung.
Apa dia? Darat silang. Okey, darat silang. So, ini darat dengan ini darat dengan inilah. Mana satu nak tulis dulu? 18 tulis dulu ke 27 dulu? Ikut kamu. Halo. Nak 18 dulu ke 27 dulu? Mana orang semua hilang? Cikgu buatlah keputusan sendiri. Cikgu katakan cikgu buat 27 dulu. Sebenarnya tak kisah ya. Sebab tak ada orang nak layan cikgu. Sedih cikgu. Okey. Sambung. Sambung. 27 tolak 27. So nak buka kurungan. Okey, buka kurungan. Sini 27. Sini. 27 tolak 27. Okey. Sambung. 18 tolak 27. 18. Tolak 27. Okey, 18 tolak 27. Sebab kita pindahkan ini, dia jadi tolak. So sebelah kiri ada apa? Negatif 27. 27A. Ini berapa ya kalau tolak? Negatif 9. Negatif 9. Okey, sambung sini ya. Tak muak ini. So, A sama dengan negatif 9 tanpa tolak darab bahagi. Negatif. Macam mana cikgu nak pindahkan negatif 27 ini? Bahagi. Bahagi berapa? 27 kan negatif 27? Negatif 27. Okay, negatif 27 So bahagi negatif 27. So dapat jawapan 1/3. 1/3. Orang yang tekan kalkulator sudah sampai. Betul ke jawapan tu 1/3? Betul. Okey. Dan satu lagi kamu boleh double check. Betul ke kamu di antara kawasan ini? Betul. Betul. So selamat. So inilah jawapan untuk soalan 4. Boleh So untuk hari ini cikgu sampai saja soalan 4, soalan 5, 6 kita bincang besok Okay. So latihan untuk hari ini, latihan untuk hari ini ialah muka surat 6. Modul saya iaitu latihan 5.3. Soalan tadi cikgu tak habis jawab lagi. Tak apa, nanti kita balik. Soalan 1 sampai 5 dulu. 1 sampai 5. Okay? Okay. Cikgu tak habis jawab. Cikgu baru jawab A kan? Baru perasan. Cikgu A. B belum jawab. So, macam nak jawab B? Apa yang ditanya oleh B? T2. Seputar T2. So, macam nak cari T2? 18 darab 1/3. Gunakan rumus saja. A, M tolak 1. So, 18 kali 1/3, 2 tolak 1. Jawapan? Jawapan? Enam. Okay, sorry ya. So latihan ialah muka surat 6, 5.3, 1 sampai 5. Lebih kurang setengah jam, cikgu akan bagi Google Form lagi Cikgu tengok 4 sin 2 dengan 4K1 ramai tak jawab Google Form tu. So kalau boleh kamu jawab sebab kamu punya laporan cikgu hantar kepada Cikgu Roza nanti Yang 4 sin 1 memang cikgu sentiasa check in yang kamu kan. So jangan tak puas sebab ini ikut PBB. Okay. So ada apa masalah lagi? Masalah? Ada. Okay, kalau tak ada, so lesson kita sampai sini sajalah. Okay.